Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fuad, pensyarah bagi subjek dasar awam. Okey, nama saya Muhammad Amirul Asraf bin Ramlan, nombor matrik 268485. So, saya memilih tugasan individu yang bertajuk Kebanjiran Pekerja Asing dan pendatang asing tanpa izin. Seperti mana yang kita ketahui, pengenalan bagi dasar awam ialah ianya merujuk kepada serangkaian inisiatif, program dan langkah-langkah oleh kerajaan khususnya di Malaysia bagi memajukan dan melindungi kepentingan rakyat. Di samping itu juga, dasar-dasar ini meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesihatan, kebajikan sosial, perumahan dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia secara menyeluruh dan memastikan keadilan sosial kepada rakyat di negara ini dapat disalurkan tanpa terkecuali. Sejajar dengan prinsip Malaysia Madani, no one left behind. So, antara perkara-perkara penting yang dititikberatkan adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat, tak kira pelbagai daripada mana, apa warna kulit, agama, kaum dan juga perbezaan identiti. So, semuanya mendapat kata keistimewaan dan juga orang kata dia punya kebajikan kepada seluruh rakyat. Seterusnya adalah implikasi dasar awam itu, ianya merujuk kepada perancangan dan panduan yang dibuat oleh kerajaan atau pihak berkuasa untuk mengawal dan mengatur urusan dalam masyarakat. Di samping itu juga, dasar awam ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul daripada pelaksanaan penerapan dasar awam ini, tetapi dalam masa yang sama, dasar awam ini juga adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini. Selain daripada itu, antara ketidakseimbangan kepentingan, terdapat pelbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk kepentingan politik, ekonomi, sosial dan juga individu itu sendirilah. So, antara pelaksanaan dasar-dasar awam ini ianya merujuk kepada implikasi yang akan berlaku menerusi dasar awam oleh kerajaan. Samping itu juga, apa yang kita akan dapat lihat berdasarkan daripada dasar awam ini, antara faktor ekonomi yang mendorong kehadiran pekerja asing. Apabila kita bercakap dengan berkenaan dengan pekerja asing ataupun pendatang asing tanpa izin, antara orang kata perkara pokok ataupun benda yang penting sekali, apa tujuan mereka datang ke negara kita adalah untuk meraih pendapatan, khususnya adalah dari segi ekonomi lah. Okey, pendorong utama berlakunya proses migrasi ini adalah daripada faktor ekonomi, seperti mana yang saya katakan tadi, dan juga kemiskinan di kawasan asal maupun kemakmuran di negara destinasi. Okey, terdapat di sini ada 4 faktor, iaitu faktor yang menyebabkan migrasi itu berlaku. Yang pertama adalah berkaitan dengan kawasan asal. Yang kedua adalah berdasarkan berkaitan dengan destinasi. Dan yang ketiga berdasarkan faktor rintangan, halangan. Dan yang keempat itu faktor individu. Okey, berkenaan dengan faktor berkaitan dengan kawasan asal, ianya merujuk kepada kawasan yang ingin dituju, yang ingin dimigrat, orang kata kawasan mana yang diberi. Seperti contoh, negara Myanmar merujuk kepada etnik Rohingya, yang mana mereka tidak dapat hak kesamarataan daripada kerajaan Myanmar itu sendiri untuk orang kata hidup di negara dia,
daripada segi etnik dan sebagainya ada masalah sebagainya, dan mereka dengan tanpa rasa ragu-ragu hadir ke negara kita untuk mencari kawasan bagi untuk mendapatkan menjana pendapatan dan juga untuk kesejahteraan lah. So yang keduanya adalah faktor berkaitan dengan kawasan destinasi. Ianya merujuk kepada pekerja asing yang mempunyai tujuan, iaitu kalau katakan kepadatan penduduk di Malaysia ini dari segi geografinya ramai tertumpu kepada Lembah Kelang, di kawasan Lembah Kelang, contohnya Kuala Lumpur, Selangor, dan juga mungkin Negeri Sembilan ataupun kawasan-kawasan bandar, Pesat, Johor. So itu adalah salah satu sebahagian daripada faktor yang mendorong kehadiran pekerja asing dari segi ekonomi. Okey, yang ketiga adalah faktor rintangan iaitu halangan. Terdapat beberapa faktor rintangan dan juga halangan yang dihadapi oleh pekerja asing ini, selain daripada masalah mungkin daripada segi ejen, dari segi majikan yang tak boleh buat penempatan dan juga ejen tipu dan sebagainya, dan juga seterusnya iaitu faktor individu itu sendirilah yang berkepentingan dan juga yang mahukan apa yang sebenarnya yang dia rasa selesa dan sebagainya lah. Okey, itu adalah antara faktor ekonomi di mana yang mendorong kehadiran pekerja asing. Okey, seterusnya adalah punca dan permasalahan. Di sini migrasi itu merupakan satu pergerakan, perpindahan atau penghijrahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sama ada merintasi sempadan antarabangsa maupun sempadan negeri. Kemasukan pekerja asing ini tidak hanya berlaku secara sah mengikut undang-undang negara. Destinasi mereka bahkan turut ada yang masuk menggunakan cara yang salah, laluan tikus, laluan tekong dan sebagainya lah, yang membantu pendatang asing tempat di sini untuk masuk akses negara kita. Selain itu, pendatang asing tanpa izin ini bukan hanya melibatkan mereka yang masuk secara haram, walau bagaimanapun pekerja asing yang telah lama ataupun yang telah sah di dalam negara, menetap dan bekerja di negara ini, mungkin telah habis tamat permit tempoh kerjanya, dan tapi mereka ni duduk lama. Maksudnya dari segi permit tempoh pekerjaannya dah tamat, dan juga dia tak renew lah, senang cerita, dan dia menduduk secara haram lah. Okey. Okey, antara cadangan yang akan diberikan adalah salah satunya kuatkuasakan peraturan dan undang-undang sedia ada. Yang kedua, pindaan terhadap akta di bawah seksyen-seksyen tertentu hendaklah diperbaharui dan dikemaskini agar ia sejajar dengan prinsip keamanan negara. Yang ketiga, peningkatan pemantauan perbatasan, meningkatkan langkah penguasaan undang-undang immigration, dan untuk membaiki sistem immigration itu sendiri secara menyeluruh lah, daripada mana-mana tempat orang kata pintu masuk antarabangsa dan sebagainya. Juga kerjasama antara bangsa juga penting dalam menangani isu parti dan demi keselamatan negara. So dekat sini ianya sangat penting untuk kita titik beratkanlah antara cadangan-cadangan yang ada. Okey, bagi kesimpulannya pula, migran mempunyai sebab dan alasan tersendiri seperti meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan. Faktor utama kemasukan migran ini masih lagi berkait rapat dengan ekonomi, di mana tujuan mereka adalah untuk bekerja dan membina ekonomi yang lebih stabil daripada aspek ekonomi bagi diri dan keluarga. Seterusnya, kemasukan pekerja asing ini merupakan salah satu strategi yang digunakan pakai oleh mana-mana kerajaan, mana-mana dalam dunia bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga bekerja. Itu juga adalah salah satu isunya juga. Dan juga memastikan pembangunan negara dari tiga aspek utama, iaitu ekonomi, politik, sosial berada dalam tahap yang baik dan stabil. So hanya itu saja dengan tajuk tugasan daripada saya. Sekian, terima kasih.